Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel saya. Baik, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran reka bentuk teknologi bab 2 tingkatan 1 bagi tajuk pengurusan projek. Okey, baik, kita masih lagi di dalam topik 2.1 pengurusan projek reka bentuk. Kita akan sambung lagi untuk subtopik kecil 2.16 dan juga 2.17. Jadi cikgu harap di hadapan kamu telah bersedia dengan buku teks kamu dan juga modul kamu. Baik, hari ini kita mungkin akan melibatkan sedikit pengiraan, tetapi dia cumalah pengiraan ringkas saja untuk pengetahuan kamu, dan semoga kamu dapat input yang baik daripada video kali ini. Okey, kita teruskan. 2.1.6 penyediaan anggaran kos. Okey, untuk penyediaan anggaran kos ni kita ada dua kaedah, iaitu kaedah pertama adalah kaedah unit atau kuantiti, dan kaedah kedua adalah konsep SMART. Okey, baik, kita dah belajar pada tajuk-tajuk yang sebelum ni. Kita dah tengok beberapa bahagian yang penting sebelum ni, antaranya definisi pengurusan projek reka bentuk, penjanaan idea reka bentuk, langkah-langkah pengurusan, kaedah untuk merangka perancangan projek, analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Hari ini kita akan tengok bagaimana cara untuk menyediakan anggaran kos. Okey, mula-mula kita akan tengok kaedah unit atau kuantiti. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 40. Okey, apa dia kaedah unit atau kuantiti ini? Kaedah ini dia dikenali sebagai anggaran mengikut kuantiti barang atau perkhidmatan. Barang atau perkhidmatan. Bagaimana dia disediakan? Dia disediakan berdasarkan bilangan unit pengguna. Okey, kita tengok pada contoh yang cikgu bagi ni. Ini sama dengan buku teks kamu. Contoh ni. Okey, yang cikgu highlightkan ini. Okey, dia kata apa? Katakanlah kos buat satu bakul. Kita masih lagi dengan bakul. Okey, katakanlah kos buat satu bakul adalah RM15. Jumlah yang dikehendaki adalah 50 buah. Jadi kos anggaran berpandukan kaedah unit atau kuantiti sama dengan RM15 tadi dikalikan dengan 50 buah dan akan dapat nilai 750. Okey, kalau kita tengok kaedah ni memang pantas. Kamu tengok pun kamu boleh faham. Tapi pada cikgu lah dia kurang tepat kerana dia tak ada pengukuran daripada segi pengagihan keuangan. Kita tak tahu dia punya kos bahan dia apa, kos upah dia macam mana, kos overhead dia macam mana, jumlah kos modal dia macam mana, kos barangan dia macam mana, kos penghantaran dia macam mana. Okey, tapi itu tak apa, kita akan tengok lepas ni dalam kaedah konsep SMART. Okey, kita teruskan lagi. Okey, apa dia konsep SMART ni? Okey, dia setiap perkataan SMART ni dia membawa maksud dia yang tersendiri. Okey, yang pertama specify. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat
40. Apa dia specify ni? Specify ni adalah penetapan tujuan atau objektif projek. Okey, tujuan projek, kita nak buat apa projek ni? Contoh, kita nak buat bakul. Itu adalah penetapan kita. Nama projek apa? Bakul. Contoh apa? Bakul seberguna. Tujuan dia untuk apa? Contoh, tujuan untuk hari guru. Berapa bilangan dia? Kalau macam tadi 50 kan. Terpulanglah berapa bilangan dia. Okey, sasaran dia kepada siapa? Siapa pelanggan kita? Okey. Contoh, guru sekolah menengah. Macam itulah. Okey, yang kedua, measurable. Measurable ni pengukuran agihan kewangan dan kos terlibat. Mesti ada dalam bentuk jadual. Bilangan dia apa, berapa, bahan apa, kuantiti apa, kos satu unit berapa, jumlah dia berapa. Macam itulah lebih kurang. Okey, yang ketiga, attainable. Attainable ni bermaksud projek itu boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan kewangan atau tenaga kerja. Maksud dia apa? Maksud dia, kos jual tolak dengan kos modal, sama dengan keuntungan. Jadi keuntungan tu logik tak? Maksud dia macam tu lah. Maksudnya balance tak dengan kita buat ni. Kalau kita buat benda ni tak untung, buat apa kita nak buat? Okey, yang keempat, realistik. Realistik ni dia kesesuaian dengan kehendak pengguna. Dia analisis sama ada kehendak mereka mencapai tujuan projek atau tidak. Kita buat ni maknanya memenuhi tak kehendak pelanggan kita tu. Dari segi perbandingan harga, produk ni adakah dia seakan-akan dengan produk dalam pasaran, ataupun macam mana kita nanti dari segi harga, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Macam itulah lebih kurang. Okey, dan yang terakhir adalah time bound. Time bound, masa dan kewangan yang cukup untuk siapkan projek. Okey, berapa lama masa yang kita ambil untuk siapkan projek ni? 10 hari, 5 hari, 3 jam, 2 jam. Lepas tu kewangan kita tu, maksudnya tele tak dengan projek yang kita nak siapkan ini. Okey, cikgu harap setakat tu kamu boleh faham lagi. Kita teruskan lagi. Ini dia yang cikgu katakan tadi sebagai S tu. S, huruf S tadi. Kamu boleh tengok buku teks kamu. Gambar ni sama dalam buku teks kamu pada muka surat 41. S tu. Perkataan S, specify. Okey, dia mesti ada nama projek dia. Ni tengok sini apa nama projek dia kat sini. Nama projek dia kat sini adalah bakul serbaguna. Okey, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk hadiah hari guru. Okey, tujuannya untuk hadiah hari guru. Okey, berapa bilangan dia? Kalau ikut buku teks ni dia nak 100 unit. Okey, sasaran dia siapa? Sasaran dia adalah guru sekolah menengah. Ini contohlah. Cikgu ikut sama je dalam buku teks kamu. Okey, yang kedua, M. M tu tadi adalah measurable. Kamu boleh tengok dekat sini measurable. Dia punya yang mula-mula ni, dia ada apa ni kat sini? Dia ada kos, bahan dan alat. Dia ada dalam bentuk jadual. Okey, nak buat bakul tu pakai apa? Kalau kamu tengok sini, ada kertas warna lut sinar, ada glue, ada cat, ada ribbon, ada labuci, gunting, pengokot, pembaris, pensel, gelung. Lepas tu dia ada ni, yang kedua ni, ada dia punya kuantiti. Berapa yang diperlukan untuk buat sebanyak 100 unit tadi. Lepas tu harga seunit dia berapa? Okey, kertas warna 100 keping. Okey, harga RM1.5. 100 kali RM1.5 dapatlah RM150. Lepas tu kita dah tiap-tiap ni ada kuantiti dan ada kuantiti, kita darabkan dan akhir sekali kita tambahkan dan kita akan dapat jumlah keseluruhan. Itu sahaja adalah untuk kos bahan. Boleh faham tak setakat ni?
Untuk itu. Itu baru cerita pasal kos bahan. Kalau kamu tengok dekat situ, kos bahan. Cikgu harap kamu boleh ni lagi lah. Boleh ikut lagi lah. Tu tadi baru cerita pasal kos bahan. Okey, yang kedua kos upah. Yang ni kos upah ni. Kos upah. Okey, kos upah ni apa dia yang terlibat dalam kos upah? Kos upah ni yang mula-mula yang terlibat adalah bilangan apa? Bilangan pekerja. Okey, berapa orang yang kita nak pakai. Yang kedua adalah masa. Okey, masa. Berapa lama yang kita ambil masa dia? Berapa jam, berapa hari? Lepas tu yang ketiga adalah upah. Kita nak bayar berapa dekat pekerja ni? Lepas tu yang terakhir adalah bilangan hari. Okey, berapa hari yang diambil? Bilangan hari. Okey, berapa hari yang diambil untuk buat bakul ini. Okey, setakat tu boleh faham tak? Cikgu harap kamu boleh faham lagi. Okey, kalau kita tengok dekat sini Okey, kalau kita tengok sini dekat sama je dengan buku teks kamu. Okey, kalau kos upah dia ambil contoh sini bilangan pekerja dia 5 orang. 5. Okey, masa dia berapa lama? 8 jam. 8. Okey, kadar upah dia bayar berapa ni? Untuk sejam. Okey, untuk sejam kalau ikut buku ni dia bayar RM5. Okey. Hari dia 2 hari. Jadi totalkan semua dapat sama dengan 400. Itu untuk kira kos upah. Okey. Yang kedua, kos overhead. Okey, kos overhead ni dia melibatkan macam bil contoh dia bil. Kalau kamu tengok kat sini dia ada apa yang pertama ni? Yang pertama ni dia ada bil elektrik. Yang kedua ada bil air. Yang ketiga ada bil telefon. Okey, kita nak buat ni kita kan ada pakai glue kan. Glue tu dia pakai current yang macam pistol tu kan. Bil air ni mungkinlah ada apa-apa yang perlu untuk dicuci dan sebagainya kan. Semua benda tu kita kira. Okey, bil telefon ni kita nak berhubung dengan orang. So kita mesti pakai kan. Kita nak berhubung dengan pekerja kita. Okey. So kalilah hari ni berapa hari? Contohnya tadi 2 hari kan. 2 kali 7 adalah 14. So berapa lama kita pakai ni? Kos hari kali dengan kos kali dengan hari. Maaf, silap. Kos kali dengan hari. Aduh, tulisan cikgu ni tak berapa cantik lah. Kos kali dengan hari. Hari dia tadi berapa tadi? Kat atas dia. Hari dia adalah hari dia adalah 2. Kos kali dengan hari. So kalau elektrik ni 7 kali 2 dapat 14. Ini 4 kali 2 dapatlah 8. Dan yang ini 2 kali 4 dapatlah 2 kali 2 dapat 4. Jadi semua sekali adalah 26. Itu untuk kos overhead. Okey, jumlah kos modal pula kita tengok. Jumlah kos modal. Okey, jumlah kos modal ini dia adalah kos bahan campur dengan kos upah campur dengan kos overhead. Mana tadi kos bahan ni yang atas ni, kos ni campur dengan kos upah campur dengan kos overhead. Jadi 220 tadi campur dengan 400 campur dengan 26. Jadi akan dapat 600. Dia akan dapat mana tadi? Okey, dia akan dapat 646. Okey, 646 tu kos pengeluaran untuk sebuah bakul seberguna. Kita per dengan 100. Okey, kita per dengan 100 dapat RM6.46. Okey, settle untuk jumlah kos modal. Okey, yang seterusnya kita tengok kos jualan. Okey, kos jualan ni adalah kos modal
tambah peratus keuntungan. Okey, kos modal campur peratus keuntungan. Okey, kos modal kita tadi berapa? Kita kira yang atas ni. Okey, kita dapat tadi adalah RM6.46. Okey, tambah dengan peratus keuntungan, RM6.46 tu, RM6.46 tu kamu kali dengan 100%. Jadi kamu akan dapat RM12.92 kos jualan untuk satu bakul. Boleh faham ya setakat tu. Minta maaf lah tulisan cikgu ni tak berapa cantik sangat. Okey, jadi cikgu harap setakat tu kamu boleh faham lagi ya. Untuk kos, untuk bahagian pengukuran pengagihan kewangan, ini adalah M tadi ya. Nanti korang ada yang tak tahu lagi. Okey, boleh kita teruskan lagi. Okey, ini adalah A. A tadi yang cikgu cakap tu lah, boleh dilaksanakan dan dicapai. Kos jualan tolak dengan kos modal. Kos jualan tolak dengan kos modal sama dengan keuntungan. Okey, berbaloi tak dengan harga RM12.90 tu kos nak jual? Lepas tu kos modal kita keluar RM6.46. Untung kita RM6.46. Jadi kalau kamu tengok jumlah keuntungan ni, kamu rasa macam mana? Rasa berbaloi tak? Okey, katakanlah jumlah keuntungan ni kecil. Kecil lagi daripada ni. Adakah berbaloi tak untuk dilaksanakan dan dicapai? Dia berbaloi, tetapi jika keuntungan tu dia negatif, dia menjadi tidak berbaloi untuk dilaksanakan. Mungkin boleh fikirkan sesuatu projek lain dengan harga ataupun kos yang lebih rendah. Okey, itu adalah untuk A. Okey, yang seterusnya R tadi, kesesuaian dengan kehendak pengguna. Pastikan projek selari dengan tujuan dan keperluan pelanggan. Selari dengan tujuan dan keperluan pelanggan. Telah dibuat analisis melalui perbandingan harga dengan produk yang seakan-akan sama dalam pasaran. Contoh, dalam pasaran dah ada bakul seberguna. Kamu tengok berapa harga yang dijual. Jadi melalui analisis dengan yang kamu punya produk ni, berbaloi tak kamu nak jual untuk hari guru ni kan, dengan harga dia tu memenuhi tak keperluan pelanggan. Harga dia tu terlalu tinggi ke terlalu rendah ke? Itu adalah kesesuaian dengan kehendak pengguna. Okey, dan yang terakhir adalah time bound tadi ya. T tadi ya, tempoh masa dan semua kewangan. Tempoh masa dan semua kewangan untuk menyiapkan suatu projek berada dalam skop tugasan. Okey, sebelum ni kita ada belajar yang mengenai apa? Mengenai jadual. Kan kita ada penjadualan tu kan. Kita ada belajar sebelum ni. Kalau kamu masih ingat lagi. Okey, catabar kita, aktiviti kita, kita nak siapkan tu sampailah habis. Jadi tele tak benda ni dengan skop tugasan kita. Antara maklumat yang memberi panduan tempoh masa ialah tarikh mula dan tarikh akhir. Okey, kita mula tu bila dan kita target bila dia siap. Okey, kita teruskan lagi. Okey, 2.1.7 pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 42. Okey, muka surat 42. Okey, pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Kumpulan kerja ni dia merupakan ahli pasukan dalam sesuatu organisasi lah. Yang kita dah belajar sebelum ni. Dia dalam tu setiap individu mesti membantu dan bekerjasama untuk kongsi maklumat dan mesti mempunyai matlamat yang sama dan saling berkomunikasi. Apa matlamat yang sama tu? Matlamat dia adalah untuk menghasilkan, kalau berdasarkan projek tadi adalah untuk menghasilkan bakul kan. Tapi yang ni kita tengok dalam skop umum lah.
Setiap ahli kumpulan perlu tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing. Mana tiap-tiap orang dalam kumpulan mesti tahu apa dia punya kerja dia. Okey, perkara ini penting bagi membina pasukan yang cemerlang, sama ada secara individu atau untuk sebuah organisasi. Secara individu atau untuk sesebuah organisasi. Okey, antara kelebihan pembentukan kumpulan kerja adalah seperti rajah di bawah. Okey, kamu boleh tengok dalam kuteks kamu 2.8 ni pada muka surat 42. Okey, ini kamu boleh bacalah kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Kalau dari segi individu macam mana? Dari segi pasukan macam mana? Okey, kalau secara seorang-seorang, dari aspek individu, maksudnya dari seorang. Kalau individu ni dia akan jadi kurang lah tekanan dalam aspek bekerja dia. Lepas tu kalau dia banyak tanggungjawab, maksudnya banyak bahagian, dia boleh kongsikan dengan orang lain. Okey, ahli memilih tanggungjawab yang lebih khusus dan pakar. Maksudnya kelebihan dari segi kepada individu ni, dia boleh pilih apa bahagian dia boleh buat. Lepas tu kalau dia berjaya, dia akan dapat penghargaan daripada kawan-kawan dan dikongsi bersama. Okey, ahli pasukan berkeupayaan mempengaruhi ahli lain. Lepas tu ni kamu boleh baca lagi ni, pengalaman dan pengetahuan ahli boleh dikongsi bersama. Okey, dari segi pasukan pula macam mana? Tadi kalau kelebihan untuk seseorang, kalau dari segi keseluruhan, kita boleh dapat hasil yang optimum. Lepas tu kita lebih rapatkan lagi hubungan sesama ahli. Okey, komunikasi boleh secara terbuka. Awak ada idea awak, saya ada idea saya, boleh berkongsi. Lepas tu pelibatan secara menyeluruh, maksudnya semua orang akan buat kerja. Okey, pengumpulan sumber dan memanfaatkannya secara maksimum. Banyak sumber ni, banyak lah. Sumber tenaga, sumber bahan-bahan yang diperlukan, dan keuangan dan juga benda-benda lain. Okey, lagi satu yang terakhir adalah peningkatan motivasi staf, mana kita akan jadi lebih berdaya usaha. Okey, ini untuk pembentukan kumpulan kerja ni, dia lebih kepada umum lah, lebih kepada skop umum. Contohnya kalau macam di industri contohnya, macam itulah lebih kurang. Kita teruskan lagi. Okey, bagaimana individu boleh bekerja dalam satu pasukan? Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, bagi melibatkan individu bekerja dalam pasukan, perkara yang berikut perlu diberi perhatian. Yang pertama, memberi tugas yang mencabar. Tugas yang diberikan kepada ahli pasukan harus mencabar. Ini membolehkan ahli pasukan memberikan sumbangan dari segi kebakaran dan kebolehan yang optimum. Pihak pengurusan harus mengenali identiti individu dan memberikan tugas yang selaras dengan kemampuan mereka. Okey, cikgu ambil contoh senang lah. Kalau kamu nak minta kerja, contoh kamu nak satu hari lah kan, kamu dah habis belajar apa semua, kamu nak minta kerja di industri kilang contohnya kan, contoh kilang plastik kan. Okey, jadi kamu nak minta kerja, dia mesti ada temu duga. Okey, temu duga ni tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk pihak pengurusan ni mengenali identiti individu ni. Dia ni boleh buat kerja bahagian apa? Dia apa kemampuan dia? Itu yang dimaksudkan dengan memberi tugas yang mencabar. Okey, menentukan pembentukan individu. Proses pembentukan individu perlu diambil perhatian melalui proses seperti yang berikut. Yang pertama, pemilihan. Okey, pemilihan ni macam yang cikgu cakap tadi lah. Nak ambil orang, dia akan ada temu duga. Dia akan pilih orang yang ada kemahiran, tak kira lah interpersonal ke, teknikal ke, supaya dia, apa tujuan dia? Untuk jadikan individu ni boleh melaksanakan tugas dan berkemampuan untuk memainkan peranan penting dalam pasukan. Ini takkan nak ambil orang yang tak boleh buat kerja. Nanti bila dah letak dalam satu pasukan, tak tahu nak buat apa.
Okey, yang kedua adalah latihan. Kita kalau baru-baru kerja, contohnya baru-baru kerja, kita selalu akan diberikan kursus. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan lagi kemahiran dari segi tak kiralah komunikasi ke, dan kemahiran-kemahiran lain yang diperlukan. Contoh, kalau kamu di industri, mungkin kamu akan mengendalikan mesin dan sebagainya, bahagian-bahagian yang terlibatlah dengan pekerjaan kamu. Okey, dan yang terakhir adalah ganjaran. Ganjaran ni macam mana? Ganjaran ni insentif lah. Contohnya macam kenaikan gaji ke, pangkat ke, pengiktirafan ke. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk menggalakkan persaingan sihat dan menjadikan individu itu lebih berdaya saing. Okey, itu saja untuk bab 2. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami apa yang disampaikan oleh cikgu ini. Dan juga pesanan cikgu, sila lengkapkan pautan Google Form yang telah cikgu sediakan. Gunakan pengetahuan yang kamu dapat daripada video yang kamu telah tonton ni dan juga buku teks kamu. Pelibatan kamu akan cikgu rekodkan. Semoga kita berjumpa lagi untuk tajuk seterusnya. Cikgu harap video ini memberi manfaat kepada kamu. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.